Kuala Lumpur, Malaysia, 6 November. Laporan dari Bernama menyatakan hutang kerajaan Malaysia tidak mengancam kedudukan ekonomi negara, malah pencapaian ekonomi negara itu turut dicemburui negara lain, kata Datuk Seri Najib Tun Razak. Perdana Menteri berkata hutang negara pada paras 53% dari keluaran dalam negara kasar, iaitu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Beliau berkata kedudukan ini tidak mengancam kedudukan ekonomi negara, malah ia turut dipersetujui oleh negara luar. Dalam pertemuan bersama Perdana Menteri Belanda Mark Rutte semalam, beliau mengakui keadaan ekonomi Malaysia jauh lebih baik berbanding kedudukan ekonomi Belanda. Saya memetik kata-kata Rutte, saya mencemburui prestasi ekonomi anda, katanya ketika menjawab soalan tambahan Tan Seng Giau di AP Kepung pada persidangan Dewan Rakyat di sini pada Khamis. Tan bertanyakan kaedah yang akan dilakukan oleh kerajaan untuk menyelesaikan masalah hutang negara, kenaikan kos perbelanjaan sektor awam dan kos sara hidup. Mengulas mengenai hutang isi rumah, Najib berkata ia berada pada tahap 80% berbeza dengan Amerika Syarikat yang membawa kepada krisis subprima. Hutang isi rumah negara sebahagian besarnya adalah hutang untuk membeli rumah. Jadi, ada aset sokongan dan aset beli rumah terus meningkat. Walaupun pada tahap 80%, namun kita mesti sedar bahawa sebahagian besar merupakan hutang membeli rumah dan nilai aset ini akan terus meningkat, katanya. Namun, Najib berkata kerajaan akan memantau agar hutang isi rumah tidak naik terlalu tinggi serta mampu mengurus dan menambahkan pendapatan rakyat. Kepada soalan tambahan Datuk Mansur Othman, PKR Nibong Tebal, beliau berkata Malaysia mengamalkan prinsip ekonomi bebas dan terbuka yang berlandaskan kepada pertumbuhan pasaran dengan pencapaian yang sangat menggalakkan. Dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, Najib berkata kadar pertumbuhan ekonomi Malaysia adalah yang terbaik dalam kalangan negara anggota ASEAN. Mansur ingin mengetahui peranan serta tahap kejayaan agensi pelaksanaan seperti Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU, Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia MAMPU serta Unit Perancangan Ekonomi EPU. Namun, jika kita lihat jurang pendapatan antara kaum bandar dan luar bandar, kedudukannya bertambah baik. Cuma etnik sahaja yang tidak meningkat. Ini yang kita akui. Ada juga cabaran, tetapi pendekatan kita adalah untuk memberi tumpuan dan bantuan kepada golongan 40% berpendapatan rendah. Najib berkata, hanya langkah kerajaan secara berterusan akan menghasilkan kesan jangka panjang dan sekiranya kerajaan memperkenalkan cukai keuntungan modal seperti yang dicadangkan oleh Pakatan Pembangkang, ia akan membawa kesan negatif kepada ekonomi negara. Kepada soalan asal Datuk Wira Ahmad Hamzah BN Jasin, Najib berkata langkah berkesan dalam mengemudikan model baru ekonomi MEB berjaya mengurangkan ketidakseimbangan pendapatan rakyat secara keseluruhannya. Katanya ini ditunjukkan melalui pengurangan perkali gini satu ukuran penyerakan statik daripada 0.441 pada 2009 kepada 0.43 pada 2012 dan berdasarkan data awalan penyiasatan pendapatan dan perbelanjaan isi rumah, perkali gini terus berkurangan kepada 0.421 pada tahun ini. Ahmad meminta Perdana Menteri menyatakan langkah-langkah berkesan dalam mengemudikan MEB ke arah merapatkan jurang kekayaan yang melebar semula sekarang sebagaimana berjayanya kerajaan di bawah dasar ekonomi baru. Tambah Najib, ketidakseimbangan pendapatan di bandar dan luar bandar juga berkurangan secara perbandingan. Di bandar menurun daripada 0.423 pada 2009 kepada 0.410 pada 2014. Di luar bandar, dalam tempoh tahun yang sama, turut berkurangan daripada 0.407 kepada 0.307, katanya. Secara ringkasnya, Najib berkata MEB menyasarkan peningkatan pendapatan negara kasar per kapita Malaysia kepada $15,000 Amerika dan memperoleh 444 bilion dalam pelaburan menjelang 2020 berpaksikan 3 komponen iaitu pencapaian status negara maju, kemampanan ekonomi dan prinsip keterangkuman. Mengulas mengenai pendapatan isi rumah 40% terendah, beliau berkata kerajaan telah mengambil keputusan untuk memberi tumpuan kepada isi rumah tersebut termasuk masyarakat orang asli, Bumiputera, minoriti Sabah dan Sarawak dan sebilangan komuniti India. Mudah-mudahan segala usaha murni ini akan mencapai matlamatnya demi membina dan mewajahkan Malaysia menjadi sebuah negara yang berjaya, maju, moden dan progresif serta pembangunan yang bersifat terangkum.
Beralih ke berita Brunei, Brunei di tangga ke-101. Bandar Seri Begawan, 29 Oktober. Menurut laporan Doing Business 2015 bertajuk Going Beyond Efficiency yang diterbitkan oleh Bank Dunia dan Perbadanan Keuangan Antarabangsa IFC, negara Brunei kini berada di tangga ke-101 dari sebanyak 189 buah ekonomi yang menyertai kajian berkenaan. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Pandu Ease of Doing Business, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama di sini hari ini, laporan ke-12 dalam siri laporan perdana itu mengukur kemudahan menjalankan perniagaan dalam kalangan 189 buah ekonomi yang menyertai kajian berkenaan. Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Datuk Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Datuk Paduka Haji Bakar, yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pandu Ease of Doing Business berkata, walaupun keputusan yang dicatat itu adalah satu kemunduran yang ketara dari segi pencapaian ranking keseluruhan bagi negara Brunei Darussalam, tetapi secara mutlak persekitaran perniagaan negara ini meningkat lebih baik dari setahun ke setahun dan bergerak lebih dekat ke arah negara-negara yang mengamalkan tata cara paling baik. Namun, kejatuhan ketara dalam ranking menunjukkan jurang yang jauh dalam kualiti peraturan dan kadar kelajuan pelaksanaan reformasi perundangan berbanding dengan negara-negara lain, ujarnya. Yang Berhormat Pehin seterusnya menekankan bahawa data-data negara Brunei Darussalam menunjukkan keperluan kritikal bagi negara ini untuk menilai semula dan memperbaiki lagi infrastruktur perundangan yang ada ke era moden dan sejajar dengan amalan terbaik antarabangsa. Pembaikan-pembaikan itu bukan sahaja mampu mendorong peningkatan kedudukan masa depan negara, tapi yang lebih penting, ia akan membolehkan dan memudahkan peningkatan kecekapan fungsi perniagaan dan pasaran serta akan menyumbang kepada pelaksanaan strategi yang digariskan ke arah pencapaian wawasan Brunei Darussalam tahun 2035. Yang Berhormat Pehin juga menegaskan bahawa Jawatan Kuasa Pandu Ease of Doing Business komited untuk bekerjasama dengan lebih rapat dan lebih intensif dengan champion groups yang berkenaan dan mana-mana agensi-agensi lain. Dalam hal ini, beliau seterusnya berkata bahawa Jawatan Kuasa Pandu Easy of Doing Business akan bekerja rapat dengan Jawatan Kuasa Pandu Penggerak untuk menyediakan intervensi yang kritikal dan membantu mendorong untuk mempercepatkan lagi pelaksanaan reformasi yang telah diaturkan. Beliau juga menegaskan bahawa terdapat beberapa pembaharuan yang baru-baru ini selesai dan dalam perancangan yang akan menghasilkan keputusan baik dan selaras dengan peralihan dalam metodologi baru itu. Contoh pembaharuan itu termasuk PBD 12 yang baru-baru ini dilancarkan oleh Kementerian Pembangunan, Perintah Bangunan BCO dan peraturan-peraturannya yang dijangka akan dilaksanakan sedikit masa lagi, penilaian semula dan pindaan akta syarikat dan Kementerian Keuangan, pelaksanaan sistem pengurusan Mahkamah Kehakiman yang dijangka beroperasi pada Mac 2015 serta penggunaan sistem pengurusan tanah elektronik di Jabatan Tanah yang juga dijangka beroperasi pada tahun depan. Menurut kenyataan itu lagi, laporan Doing Business 2015 telah memperkenalkan beberapa perubahan dari segi kaedah dan skop kajian, termasuk menambah lebih banyak bandar-bandar yang dikaji untuk ekonomi yang mempunyai lebih 100 juta penduduk, menyemak semula pengiraan ranking dan menilai kualiti peraturan di antara 8 penanda. Dealing with construction permit, getting electricity, registering property, getting credit, protective minority investors, paying taxes, enforcing contract and resolving insolvency, yang mana antara hasil kajian menggunakan kaedah baru yang dilaporkan pada tahun ini, manakala sebahagian yang lain akan dilaporkan pada tahun hadapan. Seperti tajuk laporan Doing Business 2015, perubahan skop dan metodologi yang diperkenalkan pada tahun ini memulakan peralihan daripada memfokuskan kepada faktor kecekapan ke arah penilaian kualiti infrastruktur undang-undang dan peraturan dalam sesebuah ekonomi dan bagaimana perundangan berkenaan meningkatkan kecekapan pelaksanaan proses dan prosedur. Perkiraan semula tata cara dan metodologi ranking yang baru diperkenalkan beralih daripada sistem ordinal kepada sistem metrik cardinal ataupun cardinal metric system, dan permarkahan adalah berdasarkan distance to frontiers ataupun DTF dari best performance ataupun best practice.
Kiraan agregat markahan DTF yang menyeluruh bagi petunjuk yang dikaji ini dijadikan asas penetapan ranking baru bagi setiap ekonomi. Tata cara perkiraan baru itu melibatkan beberapa perubahan drastik dari segi trend penetapan ranking dalam kalangan ekonomi seperti yang telah diterbitkan sebelumnya, dan dalam hal itu Brunei Darussalam juga adalah tidak terkecuali. Dalam laporan Doing Business 2015, negara Brunei Darussalam kini berada di tangga 101 dengan skor DTF yang telah beransur meningkat daripada 54.25 pada 2007 kepada 61.26 pada 2015. Berdasarkan senarai yang dikeluarkan, ranking atau kedudukan bagi 10 ekonomi teratas pada tahun ini adalah Singapura, New Zealand, Hong Kong, Saudi Arabia, Denmark, Republik Korea, Norway, Amerika Syarikat, United Kingdom, Finland dan Australia. Di kalangan negara-negara ASEAN pula, Brunei kini berada di kedudukan negara ke-6 di belakang Singapura yang telah memegang kedudukan teratas selama 7 tahun berturut-turut, diikuti Malaysia tangga ke-18, Thailand ke-26, Vietnam 78 dan Filipina 95. Syarikat penerbangan Malindo Air hari ini memulakan operasi di lapangan terbang antarabangsa Melaka LTAM atau berendam di sini dengan menawarkan penerbangan 5 hari seminggu ke Pulau Pinang dan Pekanbaru, Indonesia. Ketua Pegawai Eksekutifnya Chandran Ramamurti berkata, penerbangan 2 hala sekali sehari kedua destinasi itu beroperasi pada Isnin, Rabu, Khamis, Jumaat dan Ahad. Beliau berkata penerbangan dari Pulau Pinang ke Melaka yang mengambil masa 1 jam 20 minit akan berlepas pada 10.10 pagi, manakala penerbangan balik akan berlepas pada 3.15 petang. Katanya penerbangan dari Melaka ke Pekanbaru yang mengambil masa 1 jam 5 minit akan berlepas pada 11.50 pagi, manakala penerbangan balik akan berlepas pada 12.50 petang dari Pekanbaru. Penerbangan kedua-dua destinasi ini menggunakan pesawat jenis ATR 72600 baru yang boleh menampung seramai 72 penumpang. Setakat ini jumlah penumpang bagi kedua-dua laluan tersebut dianggarkan lebih 90% kapasiti penumpang setiap penerbangan. Katanya kepada pemberita selepas majlis sambutan ketibaan pesawat Malindo Air yang pertama dari Pulau Pinang ke Melaka di LTAM di sini. Turut hadir Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun. Seramai 70 penumpang menaiki pesawat tersebut dari Pulau Pinang ke Melaka yang tiba kira-kira 11.50 pagi di LTAM. Beliau berkata tiket bagi laluan ke Pulau Pinang Melaka berharga RM79 sehala, manakala RM70 bagi laluan sehala dari Melaka ke Pekanbaru. Katanya syarikat itu merancang untuk menambah penerbangan bagi kedua-dua destinasi tersebut dari 5 hari seminggu kepada setiap hari dalam tempoh 6 bulan pertama syarikat itu beroperasi di LTAM. Chandran berkata pihaknya yakin laluan ke kedua-dua destinasi itu akan mendapat sambutan berikutan Melaka merupakan negeri pelancongan kesihatan yang sering dikunjungi rakyat dari Indonesia terutamanya Pekanbaru. Katanya kedudukan Melaka sebagai tapak warisan dunia dan Pulau Pinang yang menjadi tumpuan pelancong turut dijangka membantu meningkatkan bilangan penumpang bagi laluan tersebut. Pelancong yang melawat Pulau Pinang pasti ingin melawat Melaka dan menyaksikan warisan dan tempat pelancongan menarik di negeri itu, katanya. Beliau berkata syarikat itu juga merancang untuk menyediakan penerbangan bagi laluan Melaka ke Kota Baru pada 21 November depan. Sehingga kini, Malindo Air mempunyai 18 pesawat, iaitu 11 daripadanya ialah jenis ATR 72600 dan 7 jenis Boeing 737. Kita ke berita seterusnya. Majlis Rumah Terbuka Malaysia di Pavali yang diadakan di dataran memorial di tapak warisan dunia UNESCO Melaka amat meriah dengan kehadiran ramai rakyat Malaysia dari pelbagai kaum dan pelancong dari seluruh pelosok dunia. Di Pavali melambangkan kemenangan di mana kebaikan mengatasi kejahatan yang menerangi kegelapan. Ia merupakan perayaan cahaya yang bukan sahaja diraikan oleh kaum India di Malaysia, malah masyarakat pelbagai kaum di Malaysia turut bersama-sama dengan semangat satu Malaysia meraikan keamanan dan kemakmuran ini.
Okey, hai, saya Aisyah daripada Iwana FM dan saya sekarang bersama dengan Encik Razif. Apa khabar Encik Razif? Baik, alhamdulillah. Okey Encik Razif, saya ingin bertanyakan tentang pendapat event pada hari ini. Apa pendapat Encik Razif? Saya dapati majlis pada malam ini amatlah membanggakan kerana kita dapat membawa masyarakat tempatan dan juga pelancong daripada luar negara dan juga negara jiran datang ke Melaka, dapat bersama melihat bagaimana keunikan budaya kita, khususnya sekarang kita menyambut Hari Raya kaum Hindu, iaitu Deepavali. Dan kita nampak masyarakat kita bertoleransi, dapat duduk bersama, minum, berbincang dan juga menikmati persembahan-persembahan. Kemudian kita ada pemimpin negara daripada daripada berbagai kaum, khusus daripada kaum India, Perdana Menteri, Menteri Pelancongan, kemudian Ketua Menteri, Tuan Yang Terutama. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia memang seharusnya berbangga dan seharusnya kita menggalakkan aktiviti sebegini ni untuk diadakan lebih kerap dan mungkin juga di tempat-tempat yang lain. Itu. Okey, apa harapan Encik Razif pada event hari ini? Harapan saya melalui event hari ini, acara hari ini, kita akan dapat lagi mengeratkan ikatan persaudaraan kita antara semua etnik di Malaysia. Dan dalam konteks pelancongan pula, kita ada membawa seramai 69 orang pelancong ataupun ejen dan juga media daripada luar negeri, khususnya daripada negara China, daripada Amerika, Laos, Jerman, Kanada dan juga daripada Singapura. Dan apabila mereka melihat bagaimanakah uniknya kita dapat duduk bersama dalam keadaan yang aman damai, insya-Allah kita akan dapat menerima lebih banyak lagi pelancong daripada luar negeri. InsyaAllah dia akan juga membawa pulangan yang baik kepada ekonomi dan supaya kita dapat menikmati cara hidup yang lebih aman dan damai untuk kepentingan negara. Terima kasih Encik Razif. Perayaan yang meriah ini dihadiri oleh Tun Datuk Seri Utama Muhammad Khalil bin Yaakob, Yang di-Pertua Negeri Melaka, dan Tuan Puan Datuk Seri Utama Datuk Zurina binti Kasim, Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia, dan Datin Seri Utama Rosmah Mansor, Datuk Seri Muhammad Nazri bin Tan Sri Abdul Aziz, Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Datuk Seri Haji Idris bin Haji Harun, Ketua Menteri Melaka, dan Datin Seri Hajah Fadilah binti Abdullah, Yang Berhormat Datuk Seri G. Palaniba, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, serta Datin Seri Kanagam Palaniba. Dalam ucapan pembukaan, Datuk Seri Najib berkata, acara-acara seperti rumah terbuka merupakan tarikan kepada pelancong dan memberi peluang kepada semua untuk bersama-sama meraihkannya. Beliau berharap cahaya yang melambangkan Deepavali ini akan menerangi kehidupan setara dengan hubungan kekeluargaan yang menjadikan kemakmuran. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Nazri, Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, dalam ucapan beliau menyatakan beliau amat berbangga dapat bekerjasama dalam menjayakan festival yang sudah lebih 500 tahun diamalkan dan Malaysia sendiri dianugerahkan dengan begitu banyak kepelbagaian dan kekayaan budaya dan tradisi. Sekian berita dari Iwana News, hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.